Okey, kita mulakan Okey. Kalau semua mendengar suara cikgu, sila tekan butang raise hand lah. Okey. Kalau ada yang tak mendengar tu, sila respon juga. Okey, supaya semua boleh mendengar cikgu. Okey. Pastikan semua mute audio lah. Mute audio. Okey, kemudian kalau ada apa-apa persoalan nanti boleh unmute lah. Okey. Alright, untuk PDPR untuk hari ini, untuk kelas kita hari ini kita akan teruskan dengan subtopik yang kedua terakhir yang agak penting, iaitu syarat-syarat kontrak. Dalam syarat-syarat kontrak ini, kalau diikutkan dalam buku ada 5, ada enam aspek ataupun perkara yang perlu dilihat dalam syarat-syarat kontrak. Yang pertama, kita lihat dulu yang pertama ialah kontrak sah. Kontrak sah ni rasanya kita dah sentuh semua topik ini berkaitan dengan syarat-syarat kontrak ini, tapi cikgu nak ulang semula. Kontrak sah adalah kontrak yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang dan memenuhi elemen utama kontrak. Elemen utama kontrak iaitu tawaran, cadangan, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan untuk berkontrak. Jadi itu adalah satu elemen yang disebut sebagai kontrak yang sah. Kemudian kita lihat yang seterusnya, kontrak tidak sah. Kontrak tidak sah ni juga dikenali sebagai kontrak boleh batal. Boleh batal. Kontrak ini adalah kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan undang-undang. Dan juga tidak memenuhi elemen utama kontrak, iaitu elemen seperti tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan untuk berkontrak. Jadi itu adalah dinamakan sebagai kontrak tidak sah. Seterusnya, kita lihat beza antara kontrak sah, kontrak tidak sah dan kontrak batal. Kita lihat kontrak sah, kita tahu kontrak yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Kontrak tidak sah adalah satu kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Manakala kontrak batal adalah kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan undang-undang sebab tidak boleh diwujudkan. Maksudnya kontrak batal ni dari awalnya kontrak itu tidak dapat dilaksanakan ataupun ditandatangani. Jadi itu adalah dari segi maksud, perbezaan dari segi maksud. Kemudian dari segi elemen utamanya, untuk kontrak sah, ianya memenuhi enam elemen, iaitu tawaran, penerimaan, niat, balasan, ketentuan dan keupayaan untuk berkontrak. Manakala untuk kontrak tidak sah, ianya tidak memenuhi kesemua elemen utama kontrak. Dan juga terdapat unsur-unsur negatif yang boleh membatalkan kontrak. Manakala yang ketiga, kontrak batal adalah satu perjanjian dari awalnya sudah terbatal. Dan unsur-unsur negatif bagi setiap kontrak, untuk kontrak sah tidak ada. Untuk kontrak tidak sah, ianya adalah paksaan, pengaruh tak berpatutan, salah nyataan, fraud, tipuan ataupun khilaf. Ini kita akan lihat sedikit nantilah. Sedikit masa lagi. Kemudian kontrak batal, di mana unsur-unsur negatifnya ialah dilarang undang-undang, bersifat mengecewakan, fraud. Fraud tu maksudnya ialah penipuan. Kemudian perjanjian yang mendatangkan bencana kepada diri dan harta orang lain. Perjanjian yang tidak bermoral dan bertentangan dengan kepentingan awam. Kita lihat di sini Di sini ada 3 jenis. Satu, kontrak sah, kontrak tidak sah, dan sepatutnya ada satu lagi, kontrak batal. Di sini tidak ada. Tidak apa. Di sini di dalam jadual ini boleh dilihat maksudnya. So untuk kita lihat di sini, sekadar untuk melihat dan juga untuk mengetahui sama ada berlakunya keadaan-keadaan sedemikian. Kita lihat untuk yang nombor 1 dahulu. Perjanjian melibatkan proses pemindahan buah pinggang di pasaran gelap, kontrak perjudian atau kontrak pembunuhan.
Yang kedua, kontrak antara seorang akauntan dengan pengurus akaun yang menyarankan untuk memanipulasi rekod kewangan untuk kepentingan peribadi. Yang ketiga, kontrak yang dimasuki oleh Encik Lim dan Razak untuk membakar rumah musuh perniagaan Encik Lim. Dan yang keempat, kontrak menjual anak dan memperdagangkan wanita untuk tujuan pelacuran. Jadi untuk keempat-empat ni, cikgu nak cikgu bagi masa 5 minit boleh? Ataupun 3 minit untuk kamu nyatakan. Nyatakan sebab, kamu merujuk kepada kontrak batal. Bagaimana, apa dia punya terma, ataupun sebagai contoh, perjanjian ini adalah atas sebab apa dan kemudian kenapa berlakunya sedemikian. Alright. Kontrak antara, contoh kontrak perjanjian melibatkan proses pemindahan buah pinggang di pasaran gelap. Kontrak perjudian atau kontrak pembunuhan. Jadi apa jawapannya? Di sini cikgu akan bagi masa selama 5 minit untuk kamu buat. Semua jelas apa yang diminta oleh cikgu Semua boleh tangkap apa yang cikgu minta untuk kamu buat untuk hari ini. 4 perkara ni. Dapat? Sebab cikgu perlukan respon 4 orang nanti untuk setiap perjanjian atau kontrak ini. Kalau kamu lihat di sini, keempat-empat situasi ini ataupun keempat-empat perjanjian ini adalah merujuk kepada satu perjanjian atau kontrak yang tidak sah. Yang tidak sah dan juga yang kontrak yang boleh batal secara sendirinya. Jadi kamu kena lihat di dalam dua perkara itulah. Sebelum kita pergi ke lebih lanjut lah. Right?
kamu boleh, kalau kamu ada buku ini, okay, kamu boleh rujuk di muka surat 51 buku modul modul terapi minda. Okay, kamu boleh rujuk di muka surat 51 ataupun merujuk di dalam konteks kontrak batal. Okay, kontrak batal. Right? Okay. Semua dah dapat jawapan? Semua dah dapat dah dapat kena pasti di mana perlu dicari jawapan ya. Okay. Boleh bagi respon lah sekiranya sudah dapat. Pasti kita akan dengar 4 orang lah untuk memberikan jawapan dan juga memberikan sebab, ya, menyatakan sebab berlakunya keadaan sedemikian. Alright? Okey. Siapa volunteer? Siapa volunteer yang ingin menjawab soalan 1? Perjanjian melibatkan proses pemindahan buah pinggang di pasaran gelap, kontrak perjudian atau kontrak pembunuhan? Ada? Sila? Hello? Ada yang ingin menjawab soalan 1? Soalan 1? Silakan. Okey, Felicia Vena memberitahu bahawa perjanjian yang tidak dapat dikuatkuasakan perjanjian yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Okey, atau perjanjian yang dilarang oleh undang-undang. Okey, kenapa? Kenapa perjanjian itu tidak dapat dikuatkuasakan oleh undang-undang? Vena, boleh bagi sebab, boleh nyatakan sebab. Pasaran gelap. Okey. Pasaran gelap betul lah. Are you sure? Okay, kita lihat jawapan ya. Alright, jawapannya ialah okey. Jawapannya ialah dilarang undang-undang. Betul lah, maksudnya ada sesuatu perjanjian yang dilarang, yang dilarang oleh undang-undang, yang dilarang oleh undang-undang, ataupun yang tidak dapat dikuatkuasakan oleh undang-undang, kerana melanggar kontrak yang melanggar dan bertentangan dengan undang-undang. Semua ada penampilan. Yang kedua, kontrak antara seorang akauntan dengan pengurus akaun yang menyarankan untuk memanipulasi rekod kewangan untuk kepentingan peribadi. Yang ini siapa yang nak jawab? Sila jawab. Sila. Siapa yang ada jawapan? Cecilia Tipong, merupakan fraud
ataupun penipuan. Sylvia Ho, perjanjian bertentangan dengan perjanjian awam. Okey, lagi. Ada lagi jawapan lain? Ada? Kalau tidak ada, kita semak jawapan. Mengapa? Okey, mengapa kita nak lihat? Kenapa ataupun hanya apakah sebabnya? Alright. Pada di sini, perjanjian yang melibatkan fraud ataupun penipuan. Okey, di mana tujuan perjanjian tersebut adalah untuk menipu atau memperdayakan orang lain. Okey. Itu yang kedua, perjanjian yang melibatkan fraud ataupun penipuan. Okey. Dalam buku kamu, dalam buku ada diberitahu apa yang dimaksudkan dengan fraud ataupun penipuan. Di mana perjanjian tersebut bersifat tipu muslihat dan menyalahi undang-undang. Okey. Tidak boleh dikuatkuasakan. Okey. Itu yang kedua. Kemudian kita lihat yang ketiga. Ketiga, kontrak yang dimasuki oleh Encik Lim dan Razak untuk membakar rumah. Untuk membakar rumah musuh perniagaan Encik Lim. Okey, yang ketiga ini apa jawapannya? Yang ketiga ni, Cecilia mendatangkan bencana terhadap diri dan harta benda orang lain. Alright. Felicia Vena, kamu punya jawapan tu untuk yang mana? Nombor 1, nombor 2 ke nombor 3? Okey, kita lihat jawapan untuk nombor 3. Rasanya betul lah kan? Nombor 3 sebab ianya melibatkan harta ataupun bencana kepada orang lain. Okey. Jadi ianya adalah satu kontrak ataupun perjanjian yang mendatangkan bencana kepada diri ataupun harta orang lain. Jadi dia punya sebabnya adalah mendatangkan bencana, mendatangkan bencana kepada diri ataupun harta orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, kontrak menjual anak, memperdagangkan wanita bagi tujuan pelacuran. Ini adalah perjanjian mana? Yang bersifat apa? Stanley, tidak bermoral dan dasar awam. Sehingga perjanjian tidak bermoral dan bertentangan dengan perjanjian awam. Okey, ya betul. Sebab ianya berkaitan dengan moral. Moral di mana perjanjian yang dibuat adalah bersifat tidak bermoral. Dan juga ianya melebih kepada bertentangan dengan perjanjian awam ataupun muslihat awam. Okey. Jadi itu adalah keempat-empat jawapan yang bersesuaian dengan situasi tersebut. So, sekiranya ada soalan yang bertanya seperti ini, maka cikgu percaya kamu sudah dapat memberikan jawapan yang baik. Alright. Terima kasih atas respon semua. Jawapannya inilah tadi perjanjian yang dilarang undang-undang, perjanjian yang melibatkan fraud ataupun penipuan, perjanjian yang mendatangkan bencana terhadap diri atau nyawa ataupun harta orang lain, perjanjian yang tidak memoral dan bertentangan dengan kepentingan awam. Alright, kita lihat kontrak. Ini kontrak boleh batal. Sepatutnya di sini tadi di depan dah. Sepatutnya di depan. Tapi tak apa, kita teruskan. Kontrak boleh batal. Kontrak boleh batal adalah unsur-unsur negatif yang membatalkan kontrak. Kita lihat yang pertama, paksaan. Paksaan. Apa itu paksaan?
Kalau kita lihat merujuk pada buku, paksaan adalah sebarang bentuk kekerasan ataupun ancaman kepada sesuatu pihak dalam kontrak seperti perjanjian yang dibuat atas dasar ugutan atau ancaman. Itu adalah paksaan, di mana sesuatu perjanjian itu dibuat secara dasar atau secara paksaan, maka ianya satu kontrak yang boleh dibatalkan. Yang kedua, pengaruh tak berpatutan, di mana wujudnya hubungan pihak-pihak dalam satu kontrak yang tidak berasaskan kesamarataan. Di mana satu pihak menguasai pihak yang lain. Itu pengaruh tak berpatutan. Seterusnya, yang ketiga, salah nyataan. Salah nyataan ialah kenyataan yang tidak benar atau mengelirukan yang mendorong seseorang itu memasuki kontrak. Di mana yang ini juga kita boleh melihat kepada mungkin dari segi terma-terma kontrak. Terma-terma kontrak yang mengelirukan, yang tidak benar dan mengelirukan seseorang sehingga mendorong seseorang itu memasuki kontrak. Okey, yang keempat, fraud ataupun tipuan. Fraud adalah dibuat bertujuan untuk memperdayakan pihak lain dengan cara menyembunyikan fakta. Fakta yang penting dan meyakinkan seseorang bahawa fakta tersebut adalah benar. Walaupun fakta tersebut tidak benar, tapi seseorang itu telah mengelirukan ataupun menyembunyikan fakta yang salah tu, dan ia menampakkan fakta itu sebagai fakta yang benar. Okey, perbuatan yang disifatkan sebagai fraud. Yang pertama, saranan mengenai satu fakta yang tidak benar, menyembunyikan fakta secara aktif sesuatu fakta, oleh seorang yang mengetahui atau mempercayai kebenaran fakta, membuat janji tanpa sebarang niat, membuat mana-mana perbuatan yang sesuai untuk tujuan memperdaya, dan yang kelima, mana-mana perbuatan atau ketinggalan yang secara khusus dinyatakan undang-undang sebagai tipu. Jadi itu semua adalah sifat-sifat fraud, fraud ataupun penipuan. Yang seterusnya, khilaf. Khilaf ni semua pernah dengar kan? Khilaf adalah satu kesilapan, berlaku kesilapan. Kita dapat lihat dua, khilaf mengenai fakta, di mana kesilapan fakta dalam kontrak. Apabila satu fakta dalam kontrak itu silap ataupun berlaku kesilapan, maka kontrak itu boleh dibatalkan. Dan yang kedua, khilaf mengenai undang-undang, di mana di sini undang-undang yang silap digunakan untuk sesuatu kontrak itu, maka ianya tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membatalkan kontrak. Okey, kita lihat contohlah di sini . Di sini adalah untuk perbincangan kumpulan sebenarnya, tapi kita akan lihat. Kita lihat satu persatu di mana semua baca ataupun cikgu baca dahulu, kamu boleh mendengar. Jelaskan soalan 5A jelaskan sebab kontrak tidak dapat diwujudkan dalam setiap kes di bawah secara berasingan. Kita lihat kes yang pertama. Encik Adam bermusuh dengan Encik Joseph. Encik Adam telah membuat satu perjanjian dengan anak-anak perempuannya bagi melarang mereka berkahwin dengan mana-mana anak lelaki Encik Joseph. Itu situasi yang pertama. Alright, sebelum kita buka jawapan, semua faham dengan situasi ini, di mana kontrak kita lihat di sini kenapa, sebab ataupun kenapa kontrak tidak dapat diwujudkan dalam kes ini. Di mana Encik Adam dan Encik Joseph ni bermusuhan, dan akibat daripada permusuhan dua manusia ini ataupun dua orang sahabat ini mungkin bersahabat dahulu tapi kemudian bermusuhan, maka mereka melarang Encik Adam melarang anak-anak perempuannya untuk mengahwini ataupun berkahwin dengan mana-mana anak lelaki Encik Joseph. Kita lihat apa jawapannya. Kita bincang teruslah jawapan. Di mana dalam kes Encik Adam dan Encik Joseph sekiranya dibawa ke peringkat penghakiman ataupun di peringkat mahkamah, dinyatakan perjanjian menghalang perkahwinan, ia merujuk kepada Seksyen 27 atau Kontrak 1990 yang menyatakan
berdasarkan pada prinsip am bahawa setiap orang bebas, maksudnya bebas ataupun tidak boleh dihalang untuk memilih sesiapa pun untuk berkahwin. Itu menurut Seksyen 27 Akta Kontrak 1960. Jadi selepas ini kalau ada siapa-siapa yang memaksa kamu berkahwin, maka boleh merujuk kepada Seksyen 27 Akta Kontrak 1960. Hanya untuk kes-kes tertentu sajalah. Encik Adam, berkaitan kesnya, Encik Adam tidak boleh melarang anak-anak perempuannya daripada berkahwin dengan mana-mana anak lelaki Encik Joseph. Kenapa? Sebab di sini sudah nyatakan bahawa berdasarkan pada prinsip am, setiap orang mempunyai kebebasan, diberi kebebasan untuk memilih sesiapa pun yang mereka suka untuk berkahwin. Di sini perjanjian melarang anak perempuannya berkahwin dengan mana-mana lelaki Joseph adalah terbatal ataupun batal. Di sini kita dapat lihat bagaimana satu situasi yang kontrak tersebut boleh batal. Tapi dia ada kecuali jugalah, di mana sekiranya anak-anak Encik Adam tersebut di bawah umur, maka seksyen ini tidak boleh digunakan. Kita lihat situasi yang kedua ataupun kes yang kedua. Ibu tiri Chong Meng. Ibu tiri Chong Meng telah memaksanya untuk menandatangani satu perjanjian bahawa dia bersetuju untuk tidak membuat tuntutan terhadap harta peninggalan mendiang ayahnya. Jika dia enggan berbuat demikian, dia akan dihalau oleh ibu tirinya. Di sini, dalam kes ini, ibu tiri Chong Meng dan juga Chong Meng itu sendirilah, di mana ibu tiri Chong Meng telah memaksa Chong Meng untuk menandatangani satu perjanjian yang tidak dipersetujui oleh Chong Meng, ataupun dalam istilah paksaan tadi, paksaan untuk tidak membuat tuntutan terhadap harta peninggalan mendiang ayahnya. Kita lihat jawapannya di sini, di mana perjanjian melalui paksaan. Perjanjian melalui paksaan itu merujuk kepada sebarang bentuk kekerasan atau perbuatan yang dilarang terhadap satu pihak, keluarga atau hartanya. Dalam kes ini, dalam perkaitan kes, PK adalah perkaitan kes. Dalam kes ini, ibu tiri Chong Meng telah memaksanya untuk melepaskan haknya terhadap harta peninggalan mendiang ayahnya. Dan sekiranya beliau enggan akur, maka Chong Meng akan dihalau dari rumahnya. Dan dalam kes ini sudah jelas dinyatakan bahawa sekiranya berlaku paksaan, maka perjanjian tersebut boleh batal. Boleh batal. Kalau dibawa ke peringkat penghakiman, ibu tiri Chong Meng tetap akan disabitkan kesalahan. Sebab telah menyalahgunakan ataupun telah memaksa dalam satu perjanjian. Kita lihat kes yang ketiga atau situasi yang ketiga, Encik Yong dan syarikat emas 9 Berhad, di mana Encik Yong memasuki satu kontrak untuk menjual jentolaknya yang berada di kawasan pembalakan disanakan kepada syarikat emas 9 Berhad. Kedua-dua pihak tidak mengetahui bahawa jentolak itu telah dicuri. Di sini kita melihat situasi ini agak sukar, di mana Encik Yong dia nak jual jentolak dia kepada syarikat emas 9 Berhad. Dan di sini, dalam kes ini, syarikat emas 9 Berhad sudah menerima, sudah memasuki kontrak, sudah masuk kontrak, maksudnya sudah menandatangani kontrak perjanjian. Tapi kedua pihak tidak mengetahui bahawa jentolak itu telah dicuri. Ini kes yang ketiga ni agak unik sikit. Jadi ianya melibatkan pada aspek khilaf. Khilaf maksudnya kesilapan mengenai fakta. Kesilapan mengenai fakta ini maksud Encik Yong tadi tidak tahu bahawa jentolak yang ingin dijualnya itu telah dicuri. Jika kesilapan fakta berlaku di sebelah pihak sahaja, maka kontrak tidak dianggap batal. Tapi dalam kes ini kedua-dua pihak itu silap. Silap maksudnya di pihak Encik Yong, beliau tidak
mengetahui ataupun tidak memeriksa dahulu bahawa jentolak itu ada ataupun sedia ada untuk dijual. Okey, pihak syarikat emas juga tidak membuat pemeriksaan lanjut berkaitan dengan kenderaan ataupun jentolak yang ingin dibelinya itu, maka kedua-dua melakukan kekhilafan. Okey, kekhilafan. Okey, dalam kes ini Encik Yong telah buat perjanjian dengan syarikat emas tanpa mengetahui bahawa jentolak itu telah dicuri. Jadi dalam kes ini perjanjian Encik Yong dan syarikat emas Berhad menjadi kontrak boleh batal. Okey. Kemudian untuk kes yang seterusnya, Cik Munah dan Encik Razak. Okay, Cik Munah dan Encik Razak membuat perjanjian membeli kondominium pada harga RM350,000 atas dasarkan isteri Encik Razak yang merupakan sepupu Cik Munah. Okay, di sini pun ada berkaitan dengan desakan. Okay, desakan ataupun paksaan. Ataupun pengaruh tak berpatutan. Kalau kita lihat di sini kondominium harganya 350k. Ya. Di sini ada berlaku desakan daripada daripada isteri Encik Razak. Okey. Isteri Encik Razak dia yang merupakan sepupu Cik Munah. Jadi dalam kes ini ada berlaku pengaruh. Okey, pengaruh yang tidak berpatutan. Okey, maksudnya dalam kes ini pihak tersebut menggunakan kedudukannya sebagai seorang kalau dalam kes ini sepupu kepada Cik Munah tadi itu, dan mendapatkan mengaut keuntungan, faedah yang tidak ada ke atas pihak lawan. Jadi perjanjian antara Cik Munah dan Encik Razak ini boleh batal. Alright, kita melihat di sini kes 8 situasi di sini. Puan Zabibi membeli sebuku coklat buatan syarikat Natchok Sdn Bhd. Apabila Puan Zabibi membuka bungkusan coklat tersebut, dia ternampak beberapa ekor ulat di dalamnya. Apa maksud sini? Sini jawapannya. Maaf ini ada berkaitan dengan akta jualan barang-barang. Apa kita tentunya tak ada di sini salah. Dia salah masuk. Apa kita melihat perjanjian melalui fraud. Fraud sudah dinyatakan tadi Encik Amir buat perjanjian dengan syarikat Irfan membeli 100 keping permadani. 100 keping permadani dengan harga 12k 200,000. Memberi jaminan bahawa permadani tersebut buatan Iran dan memiliki kualiti grade A. Selepas consignment diserahkan, Encik Amir mendapati permadani tersebut sebenarnya merupakan buatan Kazakhstan dan memiliki kualiti grade B. Jadi di sini terang-terangan berlakunya fraud ataupun penipuan. Jadi dalam kes ini bila berlakunya penipuan, maka kontrak tersebut secara automatik boleh batal. Boleh dibatalkan. Right. Setakat ini ada pertanyaan berkaitan dengan syarat-syarat. Kita balik pada 3 syarat tadi ataupun 3 kontrak. Kontrak sah, kontrak boleh batal dan kontrak batal. Jadi dalam kontrak sah, cikgu ulang semula. Dalam kontrak sah, ianya adalah kontrak yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Kemudian kalau kontrak tidak sah ataupun kontrak boleh batal, dua perkara ni sebenarnya dua perkara yang sama, tapi dalam buku ini ianya diasingkan. Tapi untuk kontrak tersah, maksudnya adalah kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Kadang-kadang kontrak boleh batal juga kontrak yang pada awalnya sah tapi ianya perlu diketepikan ataupun dibatalkan atas sebab-sebab tertentu seperti yang telah dinyatakan oleh cikgu sebentar tadi. Paksaan, pengaruh tak berpatutan, salah nyataan, fraud, khilaf. Itu adalah antara penyebab bagaimana sebuah kontrak itu boleh batal. Manakala yang ketiga kontrak batal, kontrak batal itu adalah kontrak yang
dari awalnya, okey, tidak sah mengikut undang-undang dan boleh dan tidak boleh diteruskan. Okey. Sebagai contoh tadi ada 7, okey, 7 perjanjian yang melibatkan kontrak batal. Okey. Dilarang undang-undang. Okey. Di sini ada 4 dilarang undang-undang, melibatkan fraud atau penipuan, yang mendatangkan bencana kepada diri dan harta orang lain. Okey. Dan juga tidak bermoral dan bertentangan kepada kepentingan awam. Selain itu ada yang ke-6, okey, menjejaskan kebebasan dan kestabilan sebuah perkahwinan. Okey. Perjanjian yang menghalang seseorang daripada menjalankan profesion atau perdagangan atau perniagaan orang lain. Okey. Dan juga yang terakhir, perjanjian itu bersifat mengecewakan undang-undang. Ada 7 semua. Okey, ingat semua ada 7 untuk kontrak batal. Okey. Kemudian untuk pelepasan kontrak, dalam slide ini tidak ada. Untuk pelepasan kontrak maksudnya di mana sesebuah kontrak itu ataupun sesuatu kontrak itu dikatakan dilepaskan, iaitu pihak-pihak berkenaan tidak lagi tidak mahu bekerjasama lagi, okay, dengan pihak yang berkontrak. Itu pelepasan kontrak. Okay, dalam pelepasan kontrak ini, okay, kalau kamu rujuk ada buku kamu, dia melihat kepada mestilah melihat kepada bagaimana pelaksanaan kontrak itu dijalankan, okay, dan bagaimana pula dengan persetujuan, okay, sama ada berlaku kemungkiran ataupun berlaku kekecewaan, ataupun tiada kemungkinan sesuatu kontrak itu dijalankan. Okay. Dan yang terakhir dalam syarat-syarat kontrak adalah remedy. Okay. Apa itu remedy? Cikgu rasa cikgu dah suruh kamu buat latihan untuk dijawab, untuk dihantarkan dalam pada hari Isnin pas. Okay, jadi ada 3 bentuk remedy. Okay. Ada 5 bentuk remedy. Remedy adalah di mana apabila satu pihak memungkiri janji dan menyebabkan kerugian, maka pihak yang mengalami kerugian boleh menuntut pemulihan. Okay, remedy kata singkatnya adalah pemulihan ataupun ganti rugi. Jadi 5 bentuk remedy. Yang pertama ganti rugi, yang kedua pelaksanaan spesifik, okay, yang ketiga injuksi, yang keempat quantum merit, dan yang kelima menamatkan kontrak. Alright, itu saja untuk syarat kontrak tadi. Ada pertanyaan, ada soalan? Sekiranya ada pertanyaan boleh type di chat room tu, tak ada masalah. Sesilia tiada, yang lain? Yang lain tiada soalan? Semua jelas Faham ke semua? Okey, dalam exam ejaan fraud, okey. Untuk ejaan fraud dalam bahasa Melayu, sebab perkataan fraud ini adalah dalam bahasa Inggeris, fraud dalam bahasa Inggeris. Jadi apabila ianya dimelayukan, maka ejaannya adalah FROD, fraud, FROD. Okay. FRAUD itu adalah dalam bahasa Inggeris. Okay. Jadi kalau kamu rujuk dalam buku, okay, dalam buku pun ditulis dengan perkataan FROUD. Tapi ada juga buku yang tulis FRAUD, Jadi mungkin dia ambil dalam bahasa Inggeris terus, tapi dalam kurungannya penipuan. Okay. Tapi untuk bahasa Melayu dieja sebagai FROD. Okay. FROD. Okay. Tapi untuk lebih selamat, tulislah kedua-duanya, fraud atau penipuan. Okay. Fraud atau penipuan itu lebih selamat. Okay, next question. Untuk kontrak jualan barang-barang, okay, kontrak jualan barang-barang ini
kita akan sentuh esok. Kita nak kontrak jualan barang-barang. Ini nanti cikgu akan bagi secara umum kepada kamu semua apa perkara penting yang perlu kamu lihat dalam kontrak jualan barang-barang. Okay. Kalau kita lihat dalam kontrak jualan barang-barang ini, semuanya berkisar tentang kontrak berkaitan dengan barang-barang, barang dan perkhidmatan ataupun jualan barang-barang ke semua negeri di Malaysia. Okay. Semua negeri di Malaysia. Okey. Cikgu tak perlu lihat dengan lebih detail lah. Okey. Di sini kalau dalam slide ni kamu lihat maksudnya di mana penjual memindah atau bersetuju memindah hak milik terhadap barang kepada pembeli pada satu harga yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli. Okey. Jadi dalam klasifikasi barang yang dinyatakan dalam Akta Jualan Kontrak, Akta Jualan Barang-barang 1957, okey. Barang sedia ada, barang masa depan, okey. Nampaknya slide ni pun okey, sorry ya. Ada dua sebenarnya, barang sedia ada dan barang masa depan. Okey, apa itu barang sedia ada? Barang sedia ada adalah barang yang sudah pun dimiliki atau dipunyai oleh penjual. Okay. Sebagai contoh, barang-barang yang dipamerkan di kedai runcit itu adalah barang yang sedia ada. Okay. Barang yang sudah ada dalam pasaran. Okay. Barang yang sudah dipamerkan di kedai-kedai. Okay. Manakala barang-barang masa depan, barang yang dibuat atau dihasil oleh penjual selepas kontrak jualan dibuat. Maksudnya barang tersebut belum nampak lagi, belum ada lagi, tapi sudah ada. Mungkin dari segi model, prototype sudah ada dan sudah mendapat persetujuan, sudah ada kontrak jualan, maka barulah barang itu dibuat. Sebagai contoh, rumah, itu adalah barang masa depan. Rumah yang ditempah sebelum pembinaan dibuat. Itu adalah barang masa depan. Ada dua bentuk, dua klasifikasi barang. Jadi kita lihat di sini dari segi kes rujukan, kalau dalam buku kamu boleh lihat Lokayit dan ORS lawan Muhammad Isa dan Anor 1963. Ini berkaitan dengan apa? Kamu boleh baca sendiri ya. Jadi dalam kontrak jualan barang, esok cikgu akan sentuh dengan lebih lanjut lagi. Cikgu tidak akan teruskan untuk hari ini, sebab cikgu tahu kamu mungkin akan pening nanti bila campur dengan akta kontrak dengan akta jualan barang-barang. Okey, ada pertanyaan setakat ini? Semua? Kalau boleh tolong responlah semua. Okey, ada masalah untuk menghantar tugasan ke? Kenapa ada beberapa orang kata tak dapat upload di dalam link yang cikgu bagi tu? Okey, ada masalah ke? Ya? Kalau ada masalah sila inform boleh inform pada cikgu. Nanti cikgu akan selesaikan sekiranya masalah itu boleh kita selesaikan dengan segera, kita akan selesaikanlah. Alright, untuk hari ini kehadiran ada 17 orang. Ada tengok on off tadi. 17 orang. Alright, tak apa. Okey, sebelum kita selesai cikgu akan tamatkan 12.30.
Kalau ada soalan, sila. Secara on the floor lah. Britney, ada soalan? Britney? Britney ada mendengar kan? Britney? Tiada soalan, cikgu. Okey, Stanley? Tiada soalan, cikgu. Sylvester? Sylvester ada sana ya? Tak ada. Tak ada. Okey, Evelyn? Tiada soalan, cikgu. Alright. Nur Ariana? Nur Ariana? Tak ada. Tak ada. Cecilia? Cecilia ada Tak ada. soalan? Tak ada. Nelly? Ada sesiapa yang tidak ada buku ini ke? Ada sesiapa yang tidak ada buku ini? Buku ini? Bukan Tiada buku ini. buku itu, cikgu. Tak ada buku ni? Tak ada. Oh, Ada kesiannya. bukunya. Oh, sepatutnya kamu perlu ada buku inilah. Sebab buku ini cikgu ada guna 2 buku. Buku yang kamu ada adalah buku ini kan. Buku apa ni? Yang kamu beli ya hari tu kan. Nota komprehensif. Tetapi buku ini adalah nota berdasarkan soalan. Okey. Sepatutnya hari tu Cikgu Agnes dan saya ingin beli buku yang mempunyai nota yang lengkap. Tapi bila datang berbeza pula. Jadi kita nak kita nak hantar balik pun sebab dah bayar apa semua dan ianya di pos daripada dari mana? Dari KL tak saja. Dari KL. Jadi kita terpaksa juga guna ini. Tapi bagus juga buku ini ya sebab ianya secara berfokus kepada soalan-soalan peperiksaan lepas. Okey. Alright. Ini buku yang digunakan oleh cikgu. Okey, buku edisi 2018. Ada satu lagi edisi 2019 hampir sama juga. Okey. Sorry, nampak ke? Okay. Nampak sini ah. Okey. Ada juga edisi 2019. Kalau kamu ada senior, rakan-rakan senior, kamu boleh pinjam ke, minta ke, tak ada masalah. Okey. Kalau kamu nak photostat daripada cikgu punya ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi seorang kena ambil lah. Okay. Seorang kena ambil dari sinilah. Dan juga mungkin kamu boleh collect untuk print sendiri, untuk photostat sendiri ya. Okay. Cikgu tak ada masalah untuk itu. Di sini ada berapa muka surat? 91 muka surat tambah dengan muka surat depan 96 muka surat lah. 96 muka surat. Okey. Kalau nak cari cikgu PM cikgu okey. Tapi kalau nak pinjam pun hari Jumaat lah hari Jumaat. Tapi sekarang ni ada kedai photostat buka. Rasanya tak ada kan? Okey, cikgu gunakan yang ini. Alright. Mana tadi? Nelly ada soalan Nelly? Siti Nafisah ada soalan? Tak ada, cikgu. Okay, tak ada. Sylvia ada soalan? Tidak ada. Ada tak ada? Kalau senyap tu maksudnya tak ada. Albert Entalai? Tak ada. Tak ada. Dorinel? Nadai. Okay. Alexander? Tak ada. Tak ada. Felicia Fiona? Tak ada. Tak ada. Roland?
Tak ada. Okey, maksudnya tak ada lah. Nur Aina tak ada? Nur Aina Syuhada? Tak ada cikgu. Tak ada. Tapi kamu ada sini kan? Felicia Vena? Tak ada. Dan yang terakhir, Clarenson. Ha? Ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Tak ada. Okey, kalau tak ada, boleh tak kita ambil gambar? Satu snap. Kita ambil gambar untuk bukti PDPR. Kalau boleh nampak gambar kamu semualah. Ha? Yang berpakaian. Jangan tak berpakaian. Boleh ya? Boleh tak? Boleh ya? Kita ambil gambar sekejap. Cikgu screenshot nanti. Kawan semua, buka on camera semua. Okay, cikgu tengah menunggu. Evelyn, Nur Ariana, Cecilia, Nelly, Siti Nafisa, Sylvia, Felicia Fiona, Alexander, Nur Aina, Clarenson. Sila. Tak lama. Cikgu ambil dua screenshot je. Tak keluar lagi ni. Dah ke? Belum? Macam belum lagi ni. Britney tolong ambil juga nanti ya. Kamu guna laptop ke? Okay, ready. Okay, ready. 1, 2. Ya, masih ada yang baru masuk. Okay, 1, 2. Alright. Sekali lagi ya. Alright. Okay, 1, 2. Okay, dah. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Jadi kita tamatkan PDPR kita pada hari ini. Okay. Alright. Thank you semua. Okay. Stay safe. Okay. Dan kita jumpa esok untuk PDPR seterusnya. Okay. Boleh live group. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama.